Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan syukur alhamdulillah kerana diberikan ruang pada pagi yang berbahagia ini untuk bersama tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik dan abang-abang sekalian di Surau As-Sabirin, Gambang, berkongsi ilmu pengetahuan insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak surau, pengurusi, tuan-tuan imam dan juga sahabat saya daripada Media Al-Anas, Al-Fadhil Ustaz Anas, tuan-tuan guru. Semoga dengan perkongsian kita berkenaan dengan kemerdekaan ataupun merdeka diri pada pagi ini dapat dikongsi kepada orang-orang ataupun sahabat-sahabat kita yang tidak hadir di sini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini sebelum apa khabar, sihat? Sihat Hari ini 16 September tak silap saya, dan satu tarikh yang penting juga kot untuk negara, iaitu Hari Malaysia kalau tak silap saya, dan hari ini orang bercuti. Dan alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan salah satu daripada kewajipan yang telah dimandatkan oleh Allah, iaitu solat subuh berjemaah. Dahlah berjemaah subuh pula tu. Subuh ni bukan senang nak bangun kan? Bercinta. Orang 9 khabar bercinta nak bangun. Kalau dah datang sembahyang pula surau berekon. Kapet pula sekali pijak hilang lutut. Sujud Allah macam atas tilam. Time subuh tu lah surau berekon, ekon. Sekali sujud selama-lamanya. Tak bangun-bangun lagi dah. Itu ujian. Tapi Allah masih lagi bagi kita ruang untuk kekuatan yang mungkin tak ada pada orang lain. Bukan untuk kita banggakan. Itu kita kena bebaskan diri daripada segala macam penyakit. Mungkin orang sebut merdekakah kita? Kita nak bincang pasal tajuk merdekakah kita? Sebahagian orang mentafsirkan merdeka ni tak masuk penjara, bebas, boleh beli nasi lemak, boleh shopping dekat East Coast Mall Kuantan. Apa lagi kat tempat menarik kat Kuantan ni? Dekat Gambang, apa tempat pelancongan kat Gambang? Saya pun tak tahu akak bila pakai mask tu, aku tak tahu dia menjawab ke, dia mengumpat ke, aku tak tahu kan. Tu yang kadang-kadang pakai mask ni pun payah juga tuan-tuan kan. Apa tempat menarik di Gambang? Ya? Waterpark. Maknanya merdeka, bebas. Itu bagi pengertian setengah orang. Tapi Islam ada pengertian sendiri tentang kemerdekaan yang walaupun dia dibatasi dengan dinding-dinding. Ulama zaman dulu seumpama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi banyak kali dipenjara. Zaman sekarang ni Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun pernah dipenjara. Dia masih hidup lagi di Qatar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah dipenjara. Kemudian Said Qutub pernah dipenjara, tapi dah meninggallah almarhum, berasal daripada Mesir. Tapi bagi mereka duduk dalam penjara tidak bermaksud mereka tidak merdeka. Maknanya bila masuk penjara disebabkan diorang bawa kebenaran, diorang dipenjarakan, adakah diorang dibelenggu? Tak. Mereka masih merdeka. Sebab pengertian merdeka bagi mereka, orang yang memperjuangkan Islam ini, adalah dapat membebaskan jiwa daripada cengkaman-cengkaman ataupun teori-teori yang bertentangan dengan Islam. Saya nak kongsi satu kisah. Panglima Rubai bin Amir
Ini panglima Islam selepas kewafatan Nabi SAW. Panglima Islam. Dia pergi ke Parsi ataupun Rom. Kemudian bertemu dengan panglima daripada orang kafir. Nama dia Rustum. Rustum ni kafir lah, non-Muslim, musuh. Rubai daripada Islam. Rubai ni bukan panglima, tuan-tuan. Rubai ni kadet biasa. Dia bukan panglima, askar kadet biasa. Rustum panglima perang musuh Islam, kafir. Jadi Rustum dia minta pegawai dia, engkau pergi panggil yang kadet yang Islam tu, aku nak berbual sikit dengan dia. Apa tujuan dia datang dekat sini, nak berperang ke apa? Ni Rustum. Jadi panggil. Tuan-tuan, sewaktu Rubai bin Amir yang tentera Islam masuk ke istana ataupun masuk ke bilik panglima yang non-Muslim ni tadi, yang kafir ni tadi, dia bawa pedang. Yalah, tentera bawa pedang lah. Dan pedang dia tu ataupun tombak dia, yang penting senjata, dia pergi seret di permaidani bilik panglima kafir tu. Dia seret sampaikan carik-carik kain permaidani tersebut. Dia seret macam-macam. Orang seret pedang, seret tombak, benda tu tajam. Tuan-tuan pergi seret tombak ataupun pisau ke ataupun pedang ke dekat permainan, kan nanti benang-benang tu akan putus. Dia buat selama dek dia. Dia takut apa? Kemudian sampai ke depan Rustum. Sebab Rustum ni antara panglima perang yang digeruni. Maka berlakulah dialog antara Rustum dengan Rubai bin Amir. Banyaklah dialog-dialog dia. Banyaklah, saya pun tak tahu. Tapi dalam kitab sejarah dia petik yang penting. Mungkin dia tengok kalau nak kandung, mungkinlah. Tapi antara dialog yang penting, Rustum bertanya kepada tentera Islam. Dia pangkat jauh beza. Seorang panglima perang, seorang kadet aja. Antara soalan yang ditanya oleh Rustum, apa tujuan kau datang kemari? Sebab apa kau datang kemari dengan tentera? Satu jawapan daripada Rubai bin Amir yang memberikan definisi kemerdekaan yang sebenar. Yang kita petik daripada sini. Kalau kita nak kata apa maksud merdeka tu, kita boleh ambil daripada jawapan Rubai bin Amir ketika ditanya oleh panglima kafir Rustum. Aku datang ke sini membawa agenda Allah untuk membebaskan manusia dari perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan agama. Tuan-tuan, hari ini kita tengok, ialah kita pun mengaku kita hamba Allah. Dalam suratul Fatihah kita baca tentang konsep hamba, abdu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Akak nak terjemahkan apa perkataan iyyaka na'budu? Kepada engkaulah yang kami. Ada setengah dia tafsir, dia terjemahkan iyyaka na'budu, kepada engkaulah yang kami sembah. Setengah dia bagi makna macam tu, iyyaka na'budu, kepada engkaulah yang kami sembah. Perkataan na'budu dari perkataan al-abdu. Kita selalu dengar perkataan al-abdu. Abdu bahasa Arab. Bahasa Melayu maksudnya hamba. Kan selalu ada perkataan hamba, abdi. Hamba, abdi. Itu orang Melayu selalu sebut hamba. Kau ingat aku ni hamba abdi kau ke apa? Tuan-tuan, hamba dengan abdi tu sama. Jadi yang pergi ulang dua kali tu dah kenapa? Hamba dah hamba, abdi pula. Orang Melayu gemar ulang-ulang. Cuba try test kan sama. Cuba dengan try dengan test kan sama. Kenapa nak ulang 2-3 kali? Buang masa. Jadi hamba, abdi.
Hamba dengan abdi sama. Hamba bahasa gambang, abdi bahasa kuantan. Tu aku tak tahu duk mengumpat ke, bagi jawapan ke, senyum ke, gelak. Tapi mata tak pakai mask tu aku yakinlah tak tidur. Hamba abdi sama. Kalau akak bersetuju abdi tu hamba, akak nak terjemahkan apa? Iyyaka na'budu. Akak nak terjemahkan apa? Iyyaka na'budu. Kepada engkau lah yang kami sembah. Yang ni selalu orang terjemahkan, tuan-tuan. Kepada engkau lah yang kami sembah. Tetapi dia betul, cuma kurang tepat. Sebab apa? Pertamanya, dalam suratul Fatihah, ayatnya na'budu, dia punya kata asalnya al-abdu. Kalau tadi kita dah bersetuju abdu maksudnya hamba, tiba-tiba iyyaka na'budu, kepada engkau lah yang kami sembah. Mana perkataan hamba ni? Tak ada. Kenapa tiba-tiba tukar sembah? Jadi translation ataupun maksud yang tepat, sembah tu betul, tapi kurang menyeluruh. Kerana sembah salah satu daripada tanggungjawab seorang hamba. Kalau tuan-tuan terjemahkan iyyaka na'budu, kepada engkau lah yang kami sembah, maknanya seolah-olah tanggungjawab kita kepada Allah ni sembah sahaja. Dalam surau sahaja saya sembah Allah. Keluar daripada surau, saya tak ada Allah. Saya boleh free hand, saya boleh berniaga rasuah, saya boleh riba, saya boleh bercampur laki perempuan, saya boleh minum arak. Sebab tanggungjawab saya hanya sembah. Maknanya ketika dalam surau sahaja saya sembah Allah. Kita terjemahkan iyyaka na'budu, kepada engkau sahaja yang kami sembah. Sedangkan na'budu daripada perkataan abdu bermaksud hamba. Maka terjemahan yang tepat, kepada engkau sahajalah yang kami berhambakan diri. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kalau kita tukar translation daripada sembah kepada hamba, bermakna kita jadi hamba Allah 24 jam. Dalam surau baik, ketika sujud baik, ketika sembah baik, ataupun ketika di luar. Memang tengah semayang, memang kita tengah sembah Allah. Tapi bila keluar daripada surau, belum tentu kita sembah. Maksudnya belum tentu kita taat kepada Allah. Tapi bila kita tukar kepada engkau sahajalah yang kami perhambakan diri, jadi hamba Allah 24 jam. Ketika dalam surau dia hamba Allah, keluar daripada surau pun dia hamba Allah. Meniaga, ramai orang meniaga menipu kan? Semalam saya baru baca dalam internet, ada orang cari pasangan suami isteri scammer. Dia nipu duit orang puluh-puluh ribu. Dia buka travel pelancongan, orang bayar duit kat dia 20 ribu, 40 ribu, tiba-tiba lenyap. Scammer, travel pelancongan. Dia semayang, dia sembahyang. Dalam sembahyang dia kata, ya Allah, berkatilah rezeki aku. Tapi dalam waktu yang sama, ketika mencari rezeki, dia tak ikut SOP Allah. Menipu dalam perniagaan online, dalam perniagaan yang kita pergi ke pasar pun. Pada zaman Nabi pergi ke pasar. Nabi pergi ke pasar, tuan-tuan. Akak bayangkan Nabi ni macam mana? Nabi pergi ke pasar. Nabi ni dia bukannya macam bos-bos, tolong beli lauk untuk aku, malah aku nak pergi ke pasar, tangankan kau. Tak ada. Nabi adalah suami. Nabi adalah panglima. Nabi adalah suami yang romantik. Laki akak romantik? Dah tunduk pula. Bukan. Laki akak romantik tak? Baik. Nabi panglima perang. Nabi betulkan selipar sendiri. Nabi angkat air di rumah, tolong Aisyah. Laki akak ada tolong angkat air. Nabi dia menjahit bajunya. Nabi menguruskan kehidupan. Dan Nabi adalah manusia yang pergi ke pasar-pasar. Dia tak ada letak di video VIP, tolong bukakan. Tak ada. Itu Nabi, manusia yang confirm masuk ke dalam syurga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setengah daripada kita membayangkan Nabi ni mesti 24 jam muka dia bekeng ataupun garang. Kalau orang jumpa dia mesti sikit neraka, kau masuk neraka. Itu mungkin bagi kita lah. Tak, Nabi adalah sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Memberi rahmat ini maknanya bukan semata-mata sayang, Nabi sayang. Tak, Nabi nak keluarkan manusia daripada sistem gelap kepada sistem cahaya, daripada menyembah berhala kepada isi kandungan Al-Quran dan menyembah Allah. Menyembah berhala, menyembah manusia, menyembah duit dan seumpamanya. Baik, saya nak ceritakan kisah Nabi tadi kan. Akak pernah pergi pasar kan? Pasar Gambang ke pasar Tani, pasar Basah, pasar Kami, pasar Ahad, pasar Minggu. Nabi pergi ke pasar. Saya nak ceritakan penipuan dalam bisnes. Nabi businessman tak? Nabi juga businessman. Sebelum dia dilantik menjadi Nabi, dia memperdagangkan harta-harta dan perniagaan pakciknya. Lepas tu dia tolong jual barang-barang Khadijah. Khadijah isteri pertama. Sebelum kahwin, Nabi meniagakan barang Khadijah. Khadijah tengok Nabi bagus, Khadijah pun hantar dia punya orang tengah untuk meminang. Siapa kata perempuan pinang lelaki pergi cari timba? Tak ada. Perempuan yang pinang lelaki ni iklan. Perempuan ni, dengar, saya punya sepe. Ni sepe saya. Orang Melayu kata, "Weh, pergi cari timba, kau pula yang pinang lelaki. Tunggulah lelaki tu tak ada." Saya nak bagi, ini bagi sepe saya. Perempuan pinang lelaki, perempuan mulia. Dan perempuan pinang laki orang, perempuan berani. Faham tak saya tu? Ulang lagi sekali. Perempuan yang pinang laki, perempuan mulia. Perempuan yang pinang laki orang, perempuan berani. Itu je, setakat itu. Kalau lebih-lebih kan orang marah pula. Nabi pergi ke pasar. Ada satu buah kurma. Kurma ni ada macam-macam nama. Ada tamar, kemudian ada balas semua. Time dia kering panggil lain, time dia basah panggil lain, time dekat pokok panggil lain. Tapi benda sama aja. Pergi dekat Malaysia, kecut kita panggil kismis. Makan, kemudian tak payah belajar, dapat 9A. Baik, kemudian Nabi pergi ke pasar. Akak jangan percaya-percaya untuk anak-anak beli air tu, beli air ni, beli kismis. Adik-adik, ada adik-adik tak dekat sini? Jangan percaya benda merepek dalam hidup ini. Makan kismis, tak payah belajar, 9A. Islam suruh kita berusaha. Islam suruh kita all out. Nak 9A, dengar cakap mak dengan abah. Mak dengan abah pun kena pantau anak-anak supaya belajar. Nak dapat 9A, kena tuition. Nak dapat 9A, kelas tambahan. Nak dapat 9A, belajar, sekolah, ilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah sebut dalam Quran. Sama tak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maknanya kena keluar dan bebaskan diri kita orang Melayu daripada teori-teori yang merepek, misteri-misteri. Oh, makan produk ini nanti otak kau bergeliga. Jangan juga, tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan, walaupun doa dia makbul, Nabi doa dia makbul. Dia boleh cakap dengan Allah, "Ya Allah, ada musuh-musuh Islam, kau hancurkan." Satu saat sekelip mata Allah boleh tewaskan. Allah boleh menangkan perang Badar. Tak payah Nabi susah payah pegang pedang. Allah boleh menangkan tentera Islam dalam perang Uhud. Tak payah susah payah kalah. Dan Allah boleh menangkan tentera Islam dalam perang Ahzab dan segala macam siri peperangan. Tapi Nabi tak minta macam tu. Nabi turun padang Nabi turun padang. Nabi bawa pedang, gigi Nabi patah sampai keluar darah. Ini kalau doa tak payah berdarah-berdarah. Nabi nak tunjukkan kepada masyarakat manusia, dalam hidup ni kalau nak senang kena menderita dulu. Apakah pepatah tu?
Berenang-renang ke Gambang. Apa saya tak ingat dah. Berenang-renang, aku tak ingat dah pepatah. Maknanya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nabi pergi ke pasar. Daripada tadi aku nak cerita Nabi pergi ke pasar. Nabi pergi ke pasar, kemudian Nabi jumpa ada orang meniaga buah. Akak buka emas baru saya seronok. Nampak muka akak senyum, kan? Dia audiens ni memberikan kesan mood kepada penceramah, kan? Yang pakai emas tu aku tak tahu tak ada. Bila lah ustaz nak berhenti yang bebel gitu kan. Akak ni senyum yang tudung hijau telekung. Ikhlas dia. Baik, Nabi pergi ke pasar. Kemudian Nabi jumpa kurma, orang jual buah. Nabi seluk tangan. Kan kalau kita nak pilih buah tu Ji, kan ada kita rombak-rombak buah tu kan. Sekali dia jumpa apa tak? Ada buah yang busuk di bawah. Buah busuk. Ada jenis peniaga dia susun buah, yang atas dia letak buah yang elok-elok. Akak pasal tak? Yang atas dia letak buah yang elok-elok, yang bawah buah yang busuk. Nanti kan bila pembeli datang, wah cantiklah buah, sekali dia ambil bekas, dia tangguk, sekali dengan busuk-busuk masuk. Dekat rumah baru perasan. Jadi bila Nabi sebut macam ni, ini dah salah satu daripada scammer. Scammer ni maksudnya penipuan. Cuma sekarang ni banyak dalam online, berniaga online. Jadi Nabi sebut apa dekat peniaga itu? Man ghasyana falaysa min. Siapa yang menipu bukan daripada golongan kami. Siapa yang menipu, yang membohong dalam perniagaan, bukan daripada orang yang mengikut sunnah Nabi. Nabi tidak menipu, Nabi jujur. Alaikum bisidqi. Kau mesti bersikap jujur. Kata Nabi kepada kita semua, alaikum bisidqi. Sidqi, sidik. Bukan sidik sigar-agar, as-siddiq. Sebab tu Abu Bakar as-Siddiq digelar as-Siddiq. Sebab apa? Sebab dia adalah sahabat yang sangat-sangat membenarkan Rasulullah. Semua yang Nabi cakap, semua dia percaya. Macam akak lah ada member, akak ada member kan? Member akak cakap, aku nak cerita ni, kau percaya tak? Percaya, belum cerita dah percaya. Bangang pula nampak tu. Tunggulah cakap dulu. Abu Bakar as-Siddiq, apa yang Nabi cakap yang tak masuk akal, tak logik, orang yang pertama yang membenarkan Nabi adalah Abu Bakar. Itu pak mentua dia. Jadi Nabi sebut kepada yang tukang jual buah, siapa yang menipu bukan daripada golongan kami. Maknanya tuan-tuan, kita jadi hamba Allah bukan sahaja dalam surau Sabirin. Kita jadi hamba Allah ketika meniaga di pasar. Meniaga sebagai hamba Allah. Apa kata Nabi? Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama orang-orang yang syahid, akan bersama aulia, akan bersama para nabi di akhirat nanti. Ini dalam bab bisnes. Saya sebut dalam bab bisnes pun masyarakat kita tidak merdeka. Dia menipu, dia bukan hamba Allah, dia tak merdeka, tetapi dibelenggu dia sebagai hamba duit. Oh tak apa, kita menipu sikit-sikit, yang penting duit masuknya. Maknanya dia hamba duit. Dia tak bebas. Dia tak bebas tuan-tuan. Dia tinggalkan Allah, dia sembah duit. Allah tak tolong bisnes dia. Lingkup. Kalau tak lingkup, makin kaya. Akak perasan tak? Tuan-tuan perasan tak? Ada setengah manusia, dia meniaga menipu, tapi hidup dia makin lama makin kaya. Dia tak semayang, tapi exam dia lulus cemerlang. Dia melawan mak, melawan ayah, tapi hidup dia makin mewah. Baik, kita yang tengok ni cemburu. Ya Allah, kenapalah aku tengok orang tu dah meniaga menipu, ambil duit orang, rasuah, hidup makin lama, rumah makin lama makin besar. Yang ni pula tak semayang, sekolah, college, universiti cemerlang. Aku yang semayang ni ya Allah, kita merintih lah ni. Aku yang semayang ni, aku yang jaga mak, jaga ayah, kemudian niaga pun jujur. Untung macam tu je. Kadang-kadang kita fikir Allah ni adil ke tak adil? Tuan-tuan, dalam hidup ni ada satu perkataan yang namanya
Dia ada banyak. Dia ada bala, dia ada nikmat. Dan satu lagi yang kita jangan lupa, dia ada istidraj. Akak pernah dengar perkataan istidraj. Istidraj ni secara ringkas saya nak fahamkan, nikmat yang Allah tu yang kaya tadi tu yang kaya tadi, nikmat yang Allah bagi kepada manusia yang menderhaka kepada Allah, tujuan untuk menjahanamkan orang. Oh, kau tak semayang ambil, aku bagi kau nikmat. Kau melawan mak kau, ambil. Kau rasuah, riba, menipu dalam bisnes, aku bagi kau duit, ambil. Sampaikan dia tenggelam, dia mamai, dia dah tak nampak jalan kebenaran. Sebab setiap kali dia menipu, dia dapat duit, dia fikir dia betul, akhirnya nanti dia jahanam. Dalam Quran siapa tuan-tuan? Kita nak cemburu apa dengan orang kaya? Orang kaya yang menipu. Kita boleh cemburu dengan orang kaya, tapi orang kaya yang solat, yang infak di jalan Allah, yang tu boleh cemburu. Ya Allah, aku cemburu betul dengan jutawan tu. Hasad, rasa dengki. Bukan dengki nak bunuh dia tak, ataupun nak rompak harta dia, tapi kita dengki, kita nak jadi macam dia dan sedekah macam dia. Yang tu kita cemburu. Tapi orang kaya, orang yang banyak duit, kemudian orang yang banyak dia punya aset tapi tak semayang, riba, rasuah, cara menipu, yang ni tak payah cemburu tuan-tuan. Sebab dalam sejarah ada makhluk yang paling kaya daripada orang-orang yang paling kaya yang akak pernah nampak di Malaysia ataupun di dunia ni. Makhluk tu lagi kaya tetapi mati dalam keadaan yang paling menjijikkan. Allah sebut nama dia dalam Quran, Fir'aun. Dan seorang lagi classmate dia, Qarun. Ini satu zaman lagi. Haji pernah dengar kan Fir'aun? Fir'aun ni memang popular. Dia hidup di zaman Nabi Musa. Nampak dia bebas kan? Sebab dia raja. Mana ada orang jawatan lebih tinggi daripada tak? Masa zaman dia paling tinggi. Sampai dia mengaku jadi Tuhan. Ni orang yang jawatan tinggi. Tu yang payah tuan-tuan, bila jawatan tinggi-tinggi ni, lepas tu tak letak-letak lagi, tu yang payah. Sampai dia mengaku jadi Tuhan. Sebab orang berkuasa ni kita tak tahu apa yang dia rasa, aura dia tu. Sampai dia mengaku jadi Tuhan. Ini Fir'aun. Allah rakam kenyataan dia. Bukan dalam surat khabar, dalam Quran. Inni rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah hamba, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia orang pertama yang mengaku jadi Tuhan. Setan pun kalau boleh terperanjat setan. Sejahat-jahat setan kah? Setan jahat kan, kita selalu bagi perumpamaan. Kau ni macam setan, kau ni macam iblis. Akak, saya nak bagi tahu akak, setan dengan iblis tak pernah mengaku jadi Tuhan. Kalau akak boleh berbual dengan setan, siapa Tuhan kau? Setan agaknya jawab dekat akak lagi, Tuhan aku dengan kau samalah setan. Kau tak sekolah apa? Setan kalau ditanya siapa Tuhan, dia sebut Allah. Iblis, dia mengaku Allah sebagai Tuhan. Dia orang tak pernah mengaku yang dia orang Tuhan. Tiba-tiba ada satu manusia yang tidak sehebat setan, hidup pun mungkin dalam 70-80 tahun. Setan dengan iblis umur ni panjang tak? Panjang. Setan dengan iblis ni makhluk ghaib. Allah bagi dia keistimewaan, dia boleh rupa. Kejap ada, kejap tak ada. Dia makhluk ghaib. Itu keistimewaan dia. Manusia tak boleh hilang-hilang. Dia hilang. Memang tak kelihatan. Sebab tu tuan-tuan, kalau waktu semayang, buat semayang jemaah, akak buat semayang jemaah di rumah, ada anak-anak yang hilang, setan lagi. Tadi panggil siap wuduk semua, bentang soft sejadah tak ada pula. Time main game ada pula engkau, time semayang tak ada pula. Itu kelebihan setan. Jadi setan ni dia tak pernah mengaku yang dia Tuhan. Tiba-tiba ada manusia biasa yang kalau ditikam dia akan mati. Itu namanya abang Au. Dia boleh mengaku dia Tuhan. Teruklah tu, teruk manusia ni. Matinya dalam keadaan menjijikkan, mengerikan, lemas. Laut Merah tu yang belah-belah,
Tu bukan cerita kartun tu tak, tu cerita betul tu. Yang tongkat Nabi Musa belah laut, kemudian Nabi Musa pun lari sebab ada highway gambang situ. Allah selamatkan dia, kemudian sampai kat seberang sana. Bila dah sampai seberang sana, Firaun dengan tentera dia pun nak ikut juga highway tu yang daripada tongkat Nabi Musa. Tapi bila sampai halfway, tengah-tengah, laut tertutup balik. Maka dikambuskan, mati dalam keadaan lemas. Mayat dijumpai, diawetkan dan kemudian dibekukan. Dan mayat Firaun kekal sampai sekarang. Allah sebut dalam Quran, memang aku kekalkan kau supaya jadi pengajaran untuk umat akan datang, untuk kita. Itu kita kata teknologi zaman dulu mengawet mayat. Itu semua telah diprogramkan Allah supaya mayat kita, kalau tanam orang mungkin 3-4 tahun kan mayat tu dah reput dan seumpama. Ini mayat Firaun. Oh, mayat Firaun tak reput. Alhamdulillah Firaun hafal Quran ke apa? Tak. Memang Allah sengaja. Ini manusia yang paling derhaka. Manusia yang derhaka kepada Allah. Allah sengaja biarkan mayat ini yang kau dulu sebagai raja, yang kau pakai crown, kau pakai rantai, segala pakaian kebesaran yang mahal-mahal, maka akhirnya kering kau macam. Akak pergilah museum. Museum mana saya tak tahu dah, mayat dia bertukar-tukar. Kalau akak pergi luar negara, habis Covid ni pergi tengok mayat Firaun. Kalau akak untung dia tegur kak, sihat tak? Baik, itu Firaun. Satu lagi kawan seperjuangan dia, classmate satu sekolah pun, Abang Run, Qarun. Akak pernah dengar nama Qarun? Manusia yang menjadi simbol ni duit. Cari manusia siapa yang paling kaya kat Malaysia dah? Siapa yang paling kaya kat Malaysia? Akak rasa siapa? Akak sebut dah siapa 2-3 orang. Siapa yang paling kaya di dunia, di planet bumi sekarang? Akak sebut satu orang. Qarun jauh lebih kaya daripada orang yang akak rasa paling kaya. Dalam dunia ni rasa yang paling kaya Bill Gates, rasanya lah. Ataupun sultan itu, sultan ini, jual produk itu, jual produk ini. Qarun beribu-ribu kali ganda lebih kaya daripada orang yang kita rasa paling kaya sekarang. Dia miskin. Mula-mula dia miskin. Dia minta tolong dekat Nabi Musa, tolonglah doa supaya aku kaya. Dah kaya, tak bayar zakat. Sebab dibelenggu dengan, bahkan Allah rekodkan kenyataan Qarun dalam Quran. Qarun cakap apa kak? Oi, lagak dia kak. Qarun cakap apa? Segala kekayaan yang aku miliki sekarang ini adalah daripada kebijaksanaan aku. Anak-anak exam, awak dapat berapa A? 9A. Boleh bagi tips perjuangan? Oh, saya dia tak sebut Alhamdulillah dulu. Saya ada jadual saya tu sendiri yang mungkin orang lain tak buat. Kemudian ada sistem yang saya akan perkenalkan, sistem pembelajaran saya. Ini penting. Siapa tiru saya, insya-Allah boleh berjaya. Saya punya jadual, saya pergi tuition, saya punya belajar, saya punya hafalan, kismis, semua. Dia perkenalkan itu. Sepatutnya ayat pertama yang disebut apa? Apakah tips kejayaan awak? Alhamdulillah, ini rezeki daripada Allah. Qarun, Allah sebut kenyataan dalam Quran. Apa yang aku miliki adalah daripada aku. Dia tak nisbahkan kepada Allah. Mati. Nabi Musa dia pegawai zakat. Dia seorang nabi. Nabi Musa seorang nabi, dan dia memerintahkan supaya melaksanakan perintah Allah. Qarun tu kaya tu. Ada istana kat Gambang. Contohlah, nak bagi faham. Qarun tu kaya. Kau pergi kutip zakat kat dia. Nabi Musa perintahkan supaya pegawai-pegawai dia kutip zakat. Pergi kutip zakat. Qarun tak bayar zakat. Ya Allah kak, kalau harta dia 4 bilion, 7 trilion, kalau bayar zakat berapalah sangat yang luar? Berapa sangat yang luar? Zakat ni 2.5% saja. Dia ada tinggal lagi berbilion-bilion kalau bayar zakat. Tapi dia tak nak bayar zakat. Itu kemurkaan Allah yang paling besar bagi orang yang menafikan kewajipan zakat. Akhirnya Qarun ditenggelamkan
di dalam laut ataupun tasik ataupun ditenggelamkan bumi, segala harta kekayaan. Kalau akak pergi ke Mesir, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ada satu tempat namanya Fayyum. Di sana ada satu tasik yang masyarakat tempatan panggil Tasik Qarun. Saya pernah pergi ke sana. Saya masa belajar, apa yang aneh, tasik tu hanyut. Tasik berbau hanyut. Akak berdiri depan tasik, akak akan tengok saujana mata memandang, luas macam laut. Dan dikatakan oleh masyarakat tempatan, sejauh mana yang akak pandang saujana mata memandang tu, akak berdiri tepi laut. Luas mana laut? Tak ada tepi, tak ada penghujung. Seluas mana laut yang akak pandang, sebanyak itulah harta yang ditenggelam. Akak rasa berapa banyak? Sebab tu dalam Quran, Qarun, Allah ceritakan Qarun ni satu perangai dekat akak. Satu perangai Qarun ni, dia suka tayang-tayang harta. Perangai dia, salah satu daripada perangai Qarun, suka berbangga dengan harta. Alhaakumut takatsur. Dia bawa pegawai-pegawai dia naik kuda dan kunci-kunci perbendaharaan, kunci store. Contohnya akak ada satu store, ada kunci satu. Dalam store tu ada emas. Kunci satu je, ringan. Qarun dia punya banyak kunci store sampai kena dibawa oleh beberapa orang yang gagah perkasa. Cuba tak bayangkan berapa banyak dia punya kunci store. Belum apa yang ada dalam store, kunci sahaja. Tu yang Qarun, dia akan keliling kampung, keliling bandar, keliling negeri, dia akan bawa emas permata dia bersama sekali. Akak rasa apa perasaan orang miskin bila tengok Qarun bawa harta? Cemburu. Sampai ada yang cakap, orang kampung cakap, ya Allah, bestnya kalau jadi macam Qarun. Macam akak tengoklah dekat dalam Instagram, ada orang post gambar dengan emas, kan sekarang ni macam-macam nama, pulut panggang, apa nama tak, emas dengan rantai pulut, apa kat Ustaz? Pulut dakap. Macam-macam, pulut dakap lah, pulut panggang, aku pun tak faham dah nama dia, dengan rantai basikal. Bila akak tengok selebriti tu pakai, kadang-kadang niaga, akak punya, ya Allah, bestnya jadi macam dia. Jangan. Bila ada orang kata, ya Allah, bestnya kalau jadi macam Qarun, ada orang lain yang sound, jangan kau berharap jadi seperti dia, kerana kau tak tahu apa yang akan berlaku, apa sebenarnya yang akan terjadi di sebalik kau. Habis, hancur. Tak ada apa yang dibanggakan. Istana runtuh, ditelan bumi. Dia belagak dengan Nabi Musa, dia belagak tak nak bayar zakat. Bukanlah saya kata kita jadi miskin, mau jadi miskin beramai-ramai, tak. Nabi pun tak pernah galakkan orang jadi miskin, takut kufur, takut kita tuduh Allah tak adil. Tetapi Nabi pun bimbang kalau umatnya jadi kaya, takut jadi macam orang tua orang ni, Qarun dengan Firaun. Jadi nak jadi macam mana? Jadilah sederhana, kaya bayar. Ada je sahabat Nabi yang dia tidak dibelenggu daripada duit. Contohnya Abdurrahman bin Auf, dia jutawan bang. Abdurrahman bin Auf itu jutawan, tapi zakat bayar, dan sebahagian besar hartanya dia infakkan untuk perang, jihad. Umar Al-Khattab, Umar, dia menginfakkan harta separuh daripada hartanya untuk perang, jihad. Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartanya. Umar dengan Abu Bakar ni dia berlumba-lumba. Dia dua orang sahabat yang paling top. Dia berlumba, tuan-tuan. Abu Bakar tanya Umar, engkau apa yang kau bagi untuk Rasulullah ataupun untuk perjuangan Islam? Oh, aku bagi separuh daripada harta. Maknanya kalau akak ada duit simpanan 1 juta, akak bagi separuh 500k. Banyak. Akak ada 1 juta, akak bagi 500k. Banyak. Kalau bagi 10k pun dah terlebih banyak. Ini 500k. Umar buat macam banyak. Jadi apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Separuh lagi. Umar tanya Abu Bakar, ataupun Abu Bakar pula ditanya,
Tuan, berapa banyak yang Tuan infakkan untuk jalan Allah? Abu Bakar jawab, menang daripada Umar, aku bagi semua. 1 juta. Lepas tu orang tanya, habis apa yang tinggalkan untuk anak bini? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Oh, abang balik ni abang boleh jual rumah abang. Lepas tu kan bila tak tanya, habis apa yang abang tinggal untuk kita orang? Allah dan Rasul. Makom kita ni tak sama dengan makom Abu Bakar dengan Umar kan? Menggigil nak jual kereta. Abu Bakar dengan Umar tu dah dijamin syurga. Nabi sebut al-mubasysyirina bil jannah, orang yang dijamin syurga. Nabi sebut dengan nama kad pengenalan. Yang pertama Nabi mention nama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar Al-Khattab. Yang ketiga Osman Affan. Osman satu lagi. Contoh satu lagi perangai manusia yang dia tidak digula-gulakan dengan harta. Dan Osman lah orang yang membeli perigi daripada Yahudi. Dia beli perigi. Ingatkan dia punya, akak beli perigi, akak punya. Tiba-tiba akak beli perigi, duit 30k, 40k, akak pergi, okey saya dah beli perigi, sekarang saya wakafkan perigi untuk penduduk Gambang. Ini Osman. Sampai sekarang perigi tu ada. Akak tak cemburu. Tuan-tuan, kita tak cemburu ke dengan Osman? Dah lah dia dijamin syurga. Kalau tak sedekah pun confirm masuk syurga. Ini dah lah dijamin syurga. Lepas tu wakaf sampai sekarang pahala dia top up. Yang kita ni pula syurga tak berapa nak syurga. Orang minta sedekah pun gigit. Osman selama duduk dia, ini antara contoh jutawan dalam sejarah manusia. Perigi itu asalnya milik orang Yahudi. Akak tahulah Yahudi. Akak tahulah Yahudi macam mana perangai. Durian ditanam di Raub, dijual di Kuantan, harga Yahudi. Tadi dengar faham semua. Sekali harga Yahudi. Kita sebut, bila sebut Yahudi ni kita fikir jahat, sokmo kan? Taklah macam tu. Ada Yahudi yang baik. Ada sahabat Nabi berbangsa Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam. Tapi bila kita fikir dalam Quran memang sebut Yahudi ni memang dalam sejarah memang bawa masalah. Sepanjang bawa masalah. Membunuh para Nabi dan Rasul, melawan. Memang bercadang untuk membunuh Nabi-Nabi dan Rasul dia orang. Tapi ada sebahagian Yahudi yang okey. Baik. Jadi pada zaman Nabi, selepas Nabi wafat, Saidina Osman pun tinggal. Kemudian Saidina Osman jumpa satu perigi, nama dia Ar-Ru'mah ataupun Ar-Rumah, perigi Ar-Ru'mah. Yahudi ni Kak, dia bagi orang ambil air tapi bayar. Kan Yahudi tu. Padahal air dekat perigi tu takkan habis. Ambil air daripada perigi aku, bayar. Yahudi. Orang tak, kalau orang tanya dekat Yahudi tu, harga berapa? Harga Yahudi. Sebab Yahudi memang dia pemilik. Itu contoh lah. Memang dia Yahudi. Dia takkan marah harga Yahudi betul. Memang dia Yahudi. Baik. Osman bila dia tengok, macam mana? Sebab ada orang Madinah yang miskin, tapi perlukan air. Tapi kena bayar. Akhirnya, ni Saidina Osman dia business minded. Dia orang kaki bisnes. Tapi jujur bukan scammer. Saidina Osman dia meeting dengan Yahudi tu, boleh tak aku nak beli perigi kau? Yahudi dia tak akan bagi punya. Sebab itu sumber dia. Saidina Osman ni lagi cerdik. Okey, aku tak nak beli. Kita share. Aku bayar separuh. Kita gele-gele milik. Hari ni kau punya perigi, besok turn aku. Yahudi tu setuju. Yang penting tak jual semua. Baik. Tuan-tuan, cerdik Saidina Osman dia buat apa? Akak pun fikir manusia memang perlukan air. Dan sekarang ini perigi itu dikongsi bersama. Ada Isnin Yahudi, Selasa Osman, Rabu Yahudi, Kamis Osman, Jumaat Yahudi, Sabtu Osman. Masyarakat sekeliling pun cerdik juga. Waktu turn Yahudi memang kena bayar. Kalau macam tu, waktu turn Osman, kita ambil air untuk 2 hari. Jadi besok waktu Yahudi tak payah datang. Lama-lama apa yang berlaku Kak? Yahudi punya hari sendu. Tak ada siapa datang. Yahudi tu pun pening kepala. Saidina Osman pun cucuk.
Kalau macam tu kau jual sepenuhnya lah kepada aku. Dia setuju. Dan dia tekan harga mahal. Saidina Osman jutawan. Aku ada hal. Yang penting perigi tu, bebaskan tu, merdekakan perigi tu untuk kegunaan ummah. Akhirnya nego. Saidina Osman keluarkan duit peribadi dia berpuluh-puluh ribu dirham dinar, beli telaga milik Yahudi. Lepas Saidina Osman memiliki sepenuhnya, dia wakafkan perigi itu untuk umat Islam, dan umat bukan Islam ambil percuma. Dan perigi itu masih ada sampai sekarang. Cuba akak bayangkan top up wakaf itu dalam satu hadis kan, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, apabila matinya seorang manusia terputus segala amalan kecuali 3. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Akak selalu dengar kan sedekah jariah. Sedekah itu sedekah bukan sedekah bermaksud jariah tak. Jariah itu memang bahasa Arab. Apa maksud jariah? Sedekah yang mengalir. Lepas mati mengalir. Apa yang mengalir? Pahala. Akon ni siapa yang sponsor? Lepas tuan dia mati, akon ni ada lagi. Orang guna akon ni, top up kepada orang yang sponsor akon. Saya bagi contoh. Akak wakafkan RM10 untuk satu masjid. Akak mati, masjid mungkin 70, 100, 200 tahun, top up RM10. Bukannya akak kena top up, akak kena bayar 400k untuk jumlah keseluruhan. Tak, sikit. Tu yang kadang-kadang ada sedekah. Okey, kita mengutip sumbangan untuk pembinaan masjid di Gambang. Akak bagi RM10. Setiap masyarakat bagi, setiap daripada ahli penduduk Gambang ada top up pahala ketika mati. Jangan main-main pahala top up. Jangan main-main pahala wakaf. Saidina Osman tu dijamin syurga, pahalanya sampai sekarang mengalir. Itu yang pertama Nabi sebut dalam hadis, sadaqatin jariyatin. Ataupun yang kedua, mungkin akak tak ada duit, mungkin saya tak ada duit, mungkin tuan-tuan tak ada duit sangat, maka apa benda yang boleh mentopapkan pahala dalam kubur? Ilmin yuntafa' bi. Akak turunkan ilmu kepada anak-anak, anak-anak amalkan, dia turunkan ilmu kepada cucu-cicit, nenek dia topak pahala. Nenek dia, akak akan topak pahala. Atuk dia, tuan-tuan, saya akan topak pahala. Ilmu apa-apa? Ilmu memasak, ilmu menjahit. Dan dia besok akan menjahit, dia buat telekung macam akak. Telekung hijau, telekung pink. Ni dulu mak aku, arwah mak aku dulu, masa dia dengar ceramah Cik Man dulu, dia buka emas. Dia lah yang ajar aku apa ni, jahit telekung ni supaya menutup aurat dengan sempurna. Itu akan ditopak. Dan yang ketiga, waladin soleh yad'una, doa daripada anak yang soleh. Jadi ini 3 perkara yang Nabi kata tidak akan putus amalan walaupun tuan punya amalan sudah meninggal dunia. Yang lain putus. Bil elektrik putus, tak ada lagi dah kita nak fikir TNB, bil elektrik ke bil Astro ke apa benda, urusan meniaga, duit kutu, semua putus kecuali 3. So ini tuan-tuan, sistem yang kita nak bawa dalam agama. Yang saya recall balik kenyataan Rubai bin Amir tadi, Islam membawa kemerdekaan yang hakiki, mengeluarkan manusia daripada belenggu duit. Dek, semayang dek. Oh, minta maaf, ada meeting lah, projek ribu-ribu. Kalau semayang tak sempat, nanti ribu-ribu nanti terlepas. Dia sebenarnya berada di penjara. Lepaskan mesyuarat ribu-ribu sembahyang, sebab Allah sebut dalam ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, ayat 1000 dinar, tak hafal kan ayat 1000 dinar? Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Serabutlah bertakwa kepada Allah. Bertakwa ni maksudnya bukan semayang terus, tapi dalam kehidupan dia ubah sistem. Wa yazuquhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah akan bagi dia rezeki secara surprise. Akak pernah tak dalam hidup akak tak minta tapi Allah bagi? Ada tak? Pernah tak dalam hidup akak tak minta? Pernah tak suami bagi surprise cake birthday party berapa rantai emas, besar rantai basikal? Pernah kan? Kita ni selalu macam ni tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita mengungut, ya Allah, aku dah minta banyak kali dah ya Allah tapi tak dapat-dapat. Aku dah banyak kali minta kat kau tapi tak dapat-dapat. Kita mengungut kan, kita doa Allah tak bagi. Tapi pernah tak kita bersyukur apa yang kita tak doa Allah bagi? Ingat, kita tak doa pun sebab kita selalu doa lebih kepada material. Ya Allah, berikan aku rezeki, kesihatan. Okeylah, kadang-kadang kesihatan. Tapi banyak benda dalam hidup ni yang kita tak pernah doa tetapi Allah bagi secara surprise. Tapi kita terlupa bab tu kerana merungut yang doa tak dapat lagi. Baik tuan-tuan, di sini ada, mungkin saya nak buat satu pengumuman, ada jualan amal ya. Ada jualan amal minyak wangi, ada dia punya meja ni di luar sana, dan juga di sini ada tabung sumbangan untuk pembinaan Masjid Kampung Tajin Kuala Berang. Kuala Berang di Terengganu. Itu yang bahasa Terengganu paling pekat di belahan bumi ni kan, di Kuala Berang. Jadi saya umumkan ada jualan amal, ada minyak wangi, daripada pembelian itu ada sumbangan nanti daripada duit tuan-tuan, dan juga ada tabung sumbangan untuk pembinaan masjid. Baru saya sebut tadi ada tabung sumbangan untuk pembinaan masjid. Dia selalu kalau program-program setengah program ceramah ni kan ada yang berjalan, budak-budak bawa tabung, tapi ini tak adalah. Ini daripada kesudian tuan-tuan. Jadi selalunya saya akan minta adik yang bawa tabung tu, dia pergi dekat abang, dekat golongan lelaki kan, kemudian pergi dekat perempuan. Cuma kadang-kadang saya minta engkau tolong ulang dekat golongan makcik 3 kali. Sebab duit-duit makcik ni ada pada makcik tu. Suruh dia angkat tudung, rantai tu menyelingkar. Maknanya kadang-kadang saya suruh ulang. Kalau makcik tu perasan orang yang sama, kau pergi tukar baju. Kaya akak-akak ni di sebalik telekuk. Jadi itu infak lah tuan-tuan. InsyaAllah dengan sumbangan dan infak yang tuan-tuan bagi, benda dia macam mana saya nak cakap ni, sebab benda tak nampak kot. Mungkin orang akan remeh, alah tak ada apa-apa lah ustaz, takkan saya nak bagi mana ada apa-apa, rugi saya kan. Kita akan cakap macam tu tuan-tuan. Tapi akak tuan-tuan, kita akan nampak kesannya bila dah mati. Mungkin Allah akan perlihatkan sebelah kubur kita yang dia tu berinfak, Allah tunjukkan kesan. Yang kita tak berinfak, Allah tunjuk, ya Allah. Sebab tu dalam Quran kata manusia minta untuk, Quran sebut manusia minta untuk dihidupkan kembali. Sesaat cukup. Ya Allah, tolong hidup sesaat cukup. Kau nak buat apa? Kau nak tengok apa rancangan TV? Tak. Aku nak sedekah. Punya banyak benda-benda lain yang dia boleh buat kalau Allah hidupkan. Kau nak pergi mana? Kau nak aku hidupkan kau sesaat, nak pergi mana? Wah, tepat gambar. Tak. Dia tak minta untuk pergi sana sini tempat-tempat pelancongan. Dia minta, ya Allah hidupkan aku walaupun sesaat sebab aku nak bersedekah saja. Tapi sekarang ni orang, saya anggap remeh mungkin tuan-tuan. Apa ustaz, RM10 membazir, tak ada benda lah, rasa macam tak ada. Sebab pahala tak nampak. Akak tak nampak resit daripada Allah. Kita tak nampak resit, sebab tu kita tak percaya sangat. Manusia dia lebih percaya kepada benda yang nampak. Sekarang ni saya bagi RM10. Apa pulangan daripada syarikat tuan? Saya nak pulangan. Tapi bila kita sebut pulangannya pahala, ada tak ada pahala itu. Tapi itu yang saya sebut ayat Quran. Dan kita mesti yakinlah dengan apa yang Allah sebut. Ada di kalangan manusia dimintakan untuk hidup kembali, dihidup. Dia dah mati, tapi tak boleh goodbye. Bermakna kerugian yang sangat besar ketika di dunia dahulu dia tidak berinfak. Jadi tuan-tuan, ada sesi soal jawab ke tak? Tak ada. Selalu saya buka. Tak ada Ada sesi persoalan Facebook? Tak ada Ni IG tak ada. IG tak ada Ya? Itu yang bagi sumbangan. Tu yang saya difahamkan juga, Masjid Kampung Tajin ni turut menerima sumbangan daripada arwah abang Abang Boceh, arwah abang turut, dan dia pun memang kita
fahamlah, banyak memberi sumbangan dalam program-program ceramah-ceramah yang diadakan. Baik, ada persoalan daripada kakak-kakak Telekom? Ada? Ada tak ada tuan-tuan, adik-adik? Instagram ada soalan? Facebook? Mengecam ke soalan tu? Cik Man kat gambang ke? Asyik sebut gambang aja? Aduh. Kan? Komen daripada IG. Tak ada soalan ya? Baik, cukup setakat itu yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Sekadarnya yang saya mampu. Dan tuan-tuan boleh top up ilmu pengetahuan daripada sumber-sumber yang lain. Kita zaman teknologi ni ada guru-guru yang datang ke surau, ada guru-guru di YouTube dan juga di Google. Cuma bila tuan-tuan buka Google dan media sosial, kena pastikan ilmu yang dinyatakan di situ memang sahih. Sebab kadang-kadang gambar Ustaz Azhar Idrus, kenyataan lain. Sebenarnya Ustaz Azhar tak sebut pun, dia tempel. Saya pun dah kena macam tu dah. Saya buat satu kenyataan, kemudian bukan, dia buat satu ayat tu bukan ayat saya, dia letak gambar saya. Itu perkara biasa. Sebab apa dia letak gambar ustaz-ustaz ni? Supaya orang yakin, betul kenyataan ini. Ini perkara normal dalam penyampaian maklumat. Perkara biasa. Sebab tu tuan-tuan kena tapis apa ya. Tapi kalau akak pergi kuliah betul-betul nampak nampak ustaz, akak nak buat apa ambil gambar tu kak? Tapi kalau misal kata akak pergi ke kuliah-kuliah ustaz, akak boleh tanya, ustaz, saya nak tanya betul ke kenyataan tu ustaz? Akak boleh tanya. Tapi bila ambil daripada Google, ambil daripada internet ini, kita boleh itu sebagai salah satu sumber ilmu. Tapi sumber ilmu yang utama ialah pentalaqi, iaitu berguru. Ramai tuan-tuan guru kita di Pahang, di Terengganu, di Pantai Timur, insya-Allah. Baik, jadi cukup setakat itu yang dapat saya kongsikan. Tuan-tuan sampaikan kepada orang lain. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada perkataan yang kurang sesuai ataupun membuat akak jangan terasa ya. Akak terasa ke? Jangan terasa hati saja gurau-gurau semua ya. Gambar jangan manderemkan ya. Jangan letak paku ke apa, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih.